Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi pada rakaman kali ini. Okey, rakaman kali ini saya akan menceritakan dan mengajar anda cara-cara untuk menyimpan emas di public gold dengan menggunakan cara Gold Accumulation Program atau GAP. Okey, Gold Accumulation Program ni adalah satu sistem di mana anda boleh menyimpan emas dalam bentuk akaun dan boleh difisikalkan. Okey, ini bagi mereka yang malas nak menyimpan emas dalam tangan, pening nak fikir di mana nak menyimpan, anda boleh gunakan cara macam ni. Dan emas dalam Gold Accumulation Program ni boleh difisikalkan. Bermaksud dia sama dengan simpanan wang anda. Berarti sama macam di mana anda simpan wang dalam bank. Wang tidak ada di tangan tapi ada di bank. Bila masa anda nak keluarkan, anda boleh keluarkan. Cucuk kad dan tarik keluar. Serupa dengan konsep Gold Accumulation Program ini, gap ini, anda boleh simpan emas dengan membeli emas dan simpankan dalam akaun, dan apabila anda nak mengeluarkan, cuma beza dia tak dekat lah. Okay, kalau gold ni kena minta dengan public gold, okay, saya nak keluarkan sekian banyak, mengikut pada jumlah simpanan yang anda ada, dan kena simpan anda kena tinggalkan minimum 1 gram di dalam akaun anda. Okay, so di sini saya akan tunjukkan cara-caranya. Okay, pertama sekali, anda perlu buka laman web Public Gold iaitu di www.publicgold.com.my. Okey, anda akan dibawa ke laman web seperti berikut dan anda boleh klik pada bahagian login. Okey, selepas anda klik pada bahagian login, anda akan dibawa untuk ke bahagian login page di mana anda perlu masukkan username anda dan anda perlu masukkan password anda. Username adalah nombor PG code anda. So kalau anda belum pernah mendaftar, anda perlu daftar dulu baru anda akan dapat username anda, iaitu PG code anda. Okey, masukkan password dan anda klik pada bahagian login. Selepas anda klik pada bahagian login, anda akan dibawa ke laman web seperti berikut. So apa yang anda perlu buat ialah anda perlu klik di My Gap. Okey. Dan anda akan dibawa ke bahagian ini, di page ini, dan anda perlu klik to go to new site. Okey, ini adalah interface baru yang dilakukan oleh Public Gold pada account Gold Accumulation Program. So apabila anda klik go to new site, anda akan dibawa ke bahagian ini. Okey, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah seperti berikut. Di dalam ini ada paparan jumlah emas yang anda simpan, baki emas yang anda simpan. Okey, harga emas yang pada hari anda masuk, dan juga ada harga perak pada hari anda masuk. Okey, anda boleh pilih sama ada nak menyimpan emas atau nak menyimpan perak. Anda boleh pilih mana-mana. Okey, apa yang anda perlu buat ialah kalau anda hendak membeli emas, anda boleh klik di buy gap now untuk beli emas. Kalau anda membeli perak, anda klik di buy SEP now. Dan kalau anda nak melihat bahagian detail transaksi anda, anda boleh lihat bahagian transaksi detail. Okey, detail transaksi anda ada di bahagian bawah ni. Bila anda klik, nanti dia akan keluar pada bahagian ni, view. Okey, anda klik pada bahagian view untuk melihat sejarah pembelian dan pengeluaran emas anda. Okey, apabila anda membuat pembelian, akan tercatat di description purchase dan kuantiti yang anda beli, dan apabila anda membuat pengeluaran, dia akan tertulis description ini, withdraw, dan berapa banyak anda keluarkan. Okey, ini yang saya katakan di awal tadi bahawa emas public gold boleh difisikalkan. Apabila boleh difisikalkan, bermaksud anda boleh keluarkan emas itu minimum 1 gram. Okay, minimum 1 gram boleh dikeluarkan. Maksimum anda boleh keluarkan berapa banyak pun anda mahu. Boleh keluarkan 1 gram, anda boleh keluarkan 5 gram, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, banyak lagi sehingga ke 1 kilo. Okay, untuk public gold Malaysia, maksimum berat yang ada adalah 1 kilo. Okay, berbanding dengan public gold Indonesia, berat yang terberat cuma 100 gram. Jadi kalau di Indonesia nak beli 1 kilo, dia akan bagi 100 gram sebanyak 10 keping. Atau kalau anda nak menyimpan sebanyak emas yang banyak, boleh beli 10 gram sebanyak 100 keping atau 50 gram sebanyak 20 keping. Okay, 20 lembar. So terserah pada anda. Okay, ini adalah transaksi history saya yang telah saya buat berapa lama dulu. Ada yang saya beli dan ada yang saya withdraw. Okay. Okay, untuk yang pertama, saya tunjukkan cara pembelian FPX dahulu. Okay, so
apabila anda klik pada bahagian purchase nanti, right, anda akan dibawa ke bahagian ini, atau pada page yang sebelum ini saya tunjukkan anda boleh klik pada bahagian Gap Now ini, right. Okey, anda akan dibawa ke bahagian sini. Okey, purchase of Gap atau SEP. Anda boleh beli emas atau perak. So ada dua metod pembayaran di sini, iaitu pay online melalui FPX. Anda akan di-charge sebanyak RM1 untuk setiap transaksi yang anda lakukan melalui FPX. Okey. Kalau anda buat secara bank in, dia secara percuma. Cuma bank in ada langkah tambahan yang anda perlu buat. Okey, tapi langkah tambahan tu tak begitu rumit. Saya akan tunjukkan cara kedua-duanya. Okey. So apabila anda buat pemilihan untuk membayar pay online, okey, pay online ni cara yang paling mudah sekiranya anda melihat kemungkinan harga emas nak naik. Jadi nak pergi bank tak sempat, pay online ni adalah cara yang paling ampuh untuk anda buat. Okey, anda masukkan klik pay online ni dan anda klik pada next. Okey, saya nak remind sekali lagi bahawa charge RM1 akan digunakan untuk kaedah macam ni. Right. So, anda akan dibawa ke bahagian purchase of cap and SEP. Di bahagian ini, so apa yang anda perlu buat? Okey, kalau anda nak kalau anda nak beli emas, anda klik pada gold. Kalau anda nak beli silver, anda klik pada silver. Okey. Saya tunjukkan cara pembelian emas. Okey, anda klik pada bahagian gold dan anda masukkan harga 1 gram atau minima RM100. Okey, emas di Gold Accumulation Program paling minima RM100. Okey, anda boleh simpan atau 1 gram lah. Okey, harga pada hari yang saya masuk ini adalah sebanyak RM182 untuk 1 gram emas. Jadi saya masukkan 182. Atau anda boleh masukkan 1 gram. Kalau anda masukkan angka 182 ini, automatik bahagian ini akan terisi dengan sendirinya. Okey. Okey, anda pilih FPX Pay Online ini dan anda klik pada bahagian Place Order. So selepas itu anda akan dibawa ke bahagian ini, pengesahan, confirmation, jumlah yang anda beli, kuantiti yang anda beli dan pembayaran, method pembayaran yang anda lakukan. So ada tarikh lah, tarikh di mana anda buat pembelian tersebut dan anda klik pada klik make payment. Okey, anda akan dibawa ke bahagian online banking tersebut. Okey, apa yang anda lihat terpapar di depan skrin. Okey. Okey, jika anda lihat amount atau kuantiti transaksi anda cuma RM180, ada processing fee RM1, jadi total anda perlu bayar RM183. Dan anda perlu pilih bank anda seperti berikut. Okey, anda akan dibawa ke dalam ini. Sila pilih bank anda untuk memindahkan dana. Okey, contoh dia, saya gunakan Maybank to you, dia akan jadi macam ini. Anda pilih dan anda boleh pilih bank-bank yang anda mahu dan anda klik pada proceed to pay. Saya tunjukkan tadi bahawa saya menggunakan Maybank. Okey. Dia akan bawa anda ke laman web seperti ini. Jadi anda akan dibawa ke laman web di mana bank anda lah. Okey, memandangkan saya gunakan Maybank, saya dibawa ke laman Maybank. So anda perlu isi username anda dan juga anda perlu masukkan password anda. Okey. Dia akan secara automatik akan mengeluarkan laman web seperti berikut. Okey. Jadi anda sahkan bahawa kuantiti amount yang anda bayar adalah RM180. Ini termasuk dengan charge RM1 yang dikenakan. So anda klik pada bahagian continue. Okey, untuk Maybank dia ada request for tag. Jadi anda perlu request tag. Selepas anda masukkan tag, anda perlu klik pada confirm untuk laman selanjutnya lah. So selepas isi request for tag, klik confirm. Okey. So sampai di sini. Okey. Di peringkat ini transaksi anda sudah pun diterima dan selesai. So anda boleh klik continue with transaction atau proceed untuk melanjutkan. Apabila anda klik di mana-mana, dia akan log out anda keluar semula. Jadi kalau anda nak buat transaksi sekali lagi, anda perlu mula sekali lagi. Okey. Okey, ini adalah contoh transaksi melalui cara sistem online FPX. Bermaksud anda tidak perlu bank in, anda tak perlu pergi ke bank untuk membeli emas 1 gram ke, 2 gram ke, RM100 ke, RM200 ke, apa sahaja kuantiti, minimum tidak boleh kurang daripada RM100. Okey, ini fasa yang pertama untuk saya cerita cara pembayaran Gap melalui FPX. Okey, apabila anda klik ke transaksi seterusnya, dia akan bawa anda keluar lah, log out. Alright. Okey. Okey, untungnya menggunakan sistem FPX ni, transaksi anda akan terus disahkan
okey, dan anda akan serta-merta menerima email. Okey. Jadi selepas saja penerimaan pembayaran melalui sistem FPX, email akan keluar mengesahkan bahawa pembelian anda telah disahkan. So ini adalah contoh bukti transaksi. So anda boleh simpan bukti transaksi ni andai kata, tapi uh, mengikut pengalaman saya tak pernah berlaku lah. Andai kata tiba-tiba uh, tengok-tengok besok akaun tak masuk 1 gram. So anda boleh buktikan dengan email ni. So setiap transaksi anda saya usulkan, saya cadangkan tolong simpan setiap transaksi anda sehingga anda mengesahkan bahawa anda telah menerima uh, emas anda atau telah masuk ke dalam akaun anda. Okey. So cara yang kedua adalah pembelian emas gap secara bank in. Okey, tadi FPX. Okey, secara bank ini anda kena ada satu langkah tambahan sebelum membeli. Apa dia? Iaitu anda perlu bayar dulu. Okey, anda perlu bayar. Ini account number untuk simpanan Gap. Ini account Maybank Gap. Okey. Masukkan jumlah wang mengikut berat emas yang anda mahu. Jadi saya beli contoh pengiraan harga emas adalah RM182. Jadi RM728 bersama dengan 4 gram emas. Jadi masukkan RM728. So masukkan nombor rujukan. Saya masukkan nombor rujukan ni biasanya saya gunakan nombor PG code saya. Okey, masukkan jumlah uh, wang mengikut berat emas yang anda mahukan atau minimum RM100. Okey, dan anda klik transfer untuk ke laman seterusnya. So pada stage ini transaksi anda sudah pun berjaya dan simpan resit pembayaran anda. Okey, ini wajib. Wajib. Anda tidak boleh hilangkan benda ni sebab kalau tidak dia akan jadi sangat susah untuk recover balik anda punya pembelian. So anda kena buat banyak kerja lah. Okay, once anda sudah save, dia akan keluar dalam bentuk PDF. Anda boleh simpan dalam bentuk PDF bukti pembayaran tersebut. Okey, anda pergi balik ke bahagian public goal tadi. Anda masuk, anda log in seperti yang saya tunjuk di awal tadi. Kali ni beza ni anda klik pada bahagian bank in. Okey, bank in. Okey, anda klik next untuk ke laman seterusnya. Okey, sama juga. Klik gold untuk pembelian emas dan klik silver lah kalau nak beli silver. Okey, anda masukkan purchase amount yang telah anda bayar tadi, RM728. Atau anda boleh masukkan berat emas, salah satu automatik dia akan keluar. Okey, mode pembayaran telah disetkan pada bank in. Okey, satu langkah tambahan apa yang perlu anda buat ialah anda perlu cari file uh, file ini tadi di mana anda simpan dia tadi. Selepas anda download, anda simpan dalam komputer anda. Okey, anda perlu attachkan atau sertakan dalam ni. Anda klik choose file dan anda pilih uh, file yang anda simpan tadi dan ini adalah bukti bahawa file yang telah anda masukkan dia akan keluar nama di sini. Berbanding dekat sini kosong no file chosen berbanding dengan di sini. Okey. So di sini anda telah masukkan file yang anda bukti pembayaran anda, bukti resit tadilah. Jadi bukti resit ni akan digunakan oleh Public Gold untuk mengesahkan pembayaran anda. Okey. Dan anda klik di place order untuk ke laman seterusnya. Right. Dan apabila sampai ke peringkat ini, transaksi anda sudah berjaya. Okey, cuma apa beza dia? Kalau pembelian FPX, anda akan terima email serta-merta. Tapi kalau pembelian secara bank in ini, anda perlu tunggu setidak-tidaknya paling lama 48 jam. Okey, 2 hari bekerja. Baru dia boleh sahkan. Sebab transaksi ini perlu disahkan oleh Public Gold sebelum dia menghantar email kepada anda. Okey. Ini adalah bukti bahawa anda telah menerima email. Okey, anda telah menerima email. Kalau katakan Public Gold telah mengesahkan bahawa transaksi anda berjaya, anda akan terima email macam ni. So anda boleh klik link ini untuk performa invoice, dia akan keluar dalam bentuk macam ini. Okey, ini bukti pembelian emas anda. Okey. Ini contoh bukti pembelian emas. Okey, dia akan keluar performa invoice macam ni, right? Okey. Now, okey, sampai di batas ini, di had ini selesai sudah pembelian secara bank in atau FPX yang boleh dilakukan oleh pembeli-pembeli emas di Malaysia. Okey, yang saya tunjuk daripada awal tadi sampai akhir ni, sampai batas anda tengok performa tax invoice ini adalah pembelian secara FPX dan bank in untuk penyimpan-penyimpan emas di Malaysia. Okey, Indonesia punya macam mana? Okey, Indonesia dia ada unik sikit. Okey, pembelian emas Gap Public Gold Indonesia. Okey.
Disebabkan sistem dan peraturan berbeza untuk setiap negara, untuk pembelian gap public gold Indonesia, anda kena bank in. Okay, ini contoh bank in. Sama ada anda bank in di internet atau bank in di ATM. Sama ada anda guna bank atau ATM, anda perlu guna cara yang sama, iaitu anda akan perlu simpan resit ini. Okey, resit ini anda tolong serahkan kepada saya untuk saya follow up dengan Public Gold Indonesia, atau anda boleh langsung menghubungi Public Gold Indonesia dan mengesahkan transaksi tersebut. Okey. So kalau anda masih tak faham, anda boleh bertanya dengan saya, tidak ada masalah. Alright. Alright. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan bahawa cara pembelian gap di Indonesia ni agak sangat jauh berbeza sebenarnya. Anda perlu bank in, anda kena report. Jadi mereka staff Public Gold Indonesia yang akan membantu anda untuk mengemaskini atau mengupdate rekening gap anda. Okey. Berbanding dengan Malaysia yang boleh dibuat sendiri, okey, Indonesia dia sangat jauh berbeza. Anda perlu masukkan receipt dan bagi kepada mereka, dan anda perlu follow up. Okey. Tapi walau macam mana pun anda masih boleh tengok di dalam akaun anda, dalam rekening anda macam mana. Okey. Saya boleh tunjukkan satu-satu, tapi buat masa sekarang disebabkan waktu yang agak pendek, saya tak berkesempatan untuk menunjukkan cara untuk pembuat dia. So masukkan jumlah emas. Kalau 1 gram harga berapa, kena tengok di laman web Public Gold Indonesia. Jumlah berapa, masukkan duitnya, masukkan wangnya, dan boleh tulis deskripsi berapa banyak. Right? Anda boleh serahkan resit itu kepada saya untuk saya bantu anda, atau anda boleh hubungi langsung ke Public Gold Indonesia untuk mengesahkan transaksi anda. Okey, sesuatu yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah seperti berikut. Right? Apa yang anda boleh buat dengan emas di dalam akaun public atau dalam rekening public public gold, dalam rekening public gold, ialah anda boleh jual balik emas atau anda boleh gadaikan emas tersebut. Boleh dipajakkan atau boleh digadaikan. Okey, cara paling mudah nak jual balik atau nak gadaikan, senang. Kalau anda tak faham dan tak pakar cara nak buat menggunakan komputer, ini salah satu contoh lah. Kalau nak keluarkan, anda masukkan berapa, anda masukkan jumlah kuantiti, dia akan keluar harga, akan keluar secara automatik. Masukkan jumlah yang anda ingin jual, dia akan keluar secara automatik berapa harga yang akan jual, anda place buy back. Okey, transaksi sepenuhnya itu kena berurusan dengan Public Gold Indonesia, sebab buat masa sekarang saya tidak ada dan saya tak pernah jual emas saya, jadi saya tak ada transaksi yang boleh saya tunjukkan cara macam mana duit itu akan masuk. Tapi saya boleh confirmkan dia mengambil masa setidak-tidaknya 2 hari, bergantung pada waktu bila anda memohon. Kalau anda nak duit anda cepat, anda boleh buat awal pagi lah. InsyaAllah kalau transaksi itu tak ada banyak masalah, anda mungkin boleh terima duit tu pada hari yang sama. Tapi kalau anda buat lewat petang, jam 3, jam 4 atau pukul 3, pukul 4, pukul 5, waktu orang dah nak balik, mungkin dia akan masuk keesokan harinya. Berlaku sama untuk Public Gold Indonesia. Okay, cuma Public Gold Indonesia dia tak ada sistem dalam ini, jadi anda perlu telefon ke kantor Public Gold Indonesia di Menara Palma, lantai 17. Anda boleh pergi ke sana terus untuk menjual, atau anda boleh telefon untuk minta bantuan daripada mereka. InsyaAllah staff-staff Public Gold akan membantu anda sesegera mungkin lah sedaya upaya. Okay, so itu saja maklumat yang saya hendak ceritakan kepada anda. Bagaimana cara untuk membeli emas secara gold accumulation program di Malaysia dan Indonesia, dan sedikit cara macam mana anda hendak menjual kembali emas tersebut atau untuk menggadaikan emas tersebut. Okey, cara yang paling mudah adalah cuba dulu. Okey, ini adalah informasi-informasi yang saya boleh kongsikan kepada anda untuk anda lakukan. Jika anda ada apa-apa masalah atau maklumat yang anda perlukan mengenai public gold sama ada di Malaysia atau Indonesia, anda boleh menghubungi saya dan insya-Allah saya akan bantu anda. Jika anda belum pernah membeli emas, saya akan bantu anda sehingga anda memiliki emas yang pertama. Dan di public gold, saya jamin emasnya fizikal. Di mana saja anda berada, anda boleh dapatkan emas fizikal tersebut.
Okey, itu saja buat masa ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga information yang saya bagi ini sangat bermanfaat untuk semua dan selamat menyimpan emas. Okey, jumpa lagi pada rakaman akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.